Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita sama-sama mulakan dengan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga pagi ini dan seterusnya kita akan dapat keberkatan insya-Allah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, first kali terima kasih kepada you all yang join pagi ni. Okay, insyaAllah pagi ni saya nak bagi satu lagi benda yang penting. Okay, pagi ni ada, saya rasa tajuk yang yang diperlukan oleh orang. Siapa yang kat sini dia adalah founder, or you all adalah business owner, or you adalah seseorang yang ada team. Senang cerita ada team. So pagi ni saya nak bagi satu perspektif. Apakah benda yang sebenarnya yang mensabotaj kita punya strategi marketing yang menyebabkan kita nak capai target. Contohlah, katalah kita nak capai target 50,000. Tapi tak berjaya tau sebab ada unsur sabotaj. Ada unsur sabotaj, ada unsur yang kita ni kadang-kadang founder ni tak perasan. Okay, tak perasan kat mana mistake yang kita buat. Kat mana mistake yang kita mungkin tak perasan tim kita sedang buat dan menyebabkan sales tu tak bergerak. Okay. So saya nak tanya berapa ramai kat sini yang you ada founder dan you all ada team. Maksud saya tu spesifiknya adalah mereka yang ada team ataupun you ada staff. Okay. Wah, dia belanja saya star ke pagi ni? Mana star? Okay, thank you. Terima kasih banyak. Saya pun kejap lagi ada kelas ni, okay. So, saya nak tahu, kalau boleh, you all bagi tahu you all ni meniaga apa. Contoh, katalah pakaian, ada berapa orang team? You all ni ada berapa orang team, berapa orang staff yang bekerja dengan you all lah, yang dibayar gaji. Maksudnya macam tu. Cerita sikit. Sebab saya nak bagi satu pandangan saya, okay. Saya nak bagi tahu macam mana pandangan saya yang sebab saya dah berniaga ni lama. Alhamdulillah kami sekarang ada hampir lebih 90 orang team. Lebih 90 orang team Momentum. Jadi saya dah melalui zaman yang okay, kita naik. Ada zaman yang kita drop, kita jatuh. Ada zaman, ada waktu masa yang kita mendata. So finding ni saya nak share kepada you all juga. Yang saya tahu you all, siapa yang kat sini dia adalah founder. So pagi ni sarapan minda momentum special. Kita nak bantu founder. Kita nak ajar business owner. Apa gap-gap, apakah jurang-jurang yang berlaku yang mungkin kita tak perasan. Okay. So kita nak tahu siapa yang sabotaj. Kat situ yang kita nak tahu sebenarnya. Okay. Tapi saya nak cakap, the last adalah findingnya adalah kita adalah nak mencari solution. Last kali kita bukanlah nak mencari salah siapa je, tapi kita adalah nak cari solution kepada apa problem kita. Kan? Sebab saya tahu bila kita cakap nak capai sale lah, cepat-cepat siapa tadi dah share. Saya nampak tadi ada yang share. Dia buat bisnes apa, berapa orang team, terima kasih. Saya nak tahu you all ni ada berapa orang team. Kalau tak ada, tak apalah, komen lah kat situ tak ada. Saya seorang contoh. Atau ada Hasmah Hasan. Makanan ada 5 orang staff. Bagus. Okay. Siapa lagi kat sini ada staff? Siapa kat sini ada team? Saya ada 200 orang team, seorang staff. Itu team agent mungkin. Okay. Itu mungkin team agent. Boleh jugalah, tak kisahlah. Kalau team agent cakap team agent. Kalau staff cakap staff. Saya nak tahu sebab saya cuba nak bantu melalui pengalaman tau. Ni tak ada teori ni. Saya just buka ni. Segala ni action je lebih ni. Okay. Dan ya Allah, saya baru je bercakap dengan lebih 90 orang team Momentum. Saya mendengar pandangan seorang demi seorang. Saya baca penulisan seorang demi seorang tau. Baru-baru ni saya buat. Sebab saya nak tahu betul-betul apa yang dia fikir. Apa sebenarnya yang boleh saya bantu untuk improve dia orang. So, saya nak cakap kat sini. Saya nak beritahu saya punya finding. Yang saya nak share ni, panas-panas. Dan kalau kita boleh faham ni, insya-Allah kita punya marketing, dia akan fly. Kita akan capai target, capai matlamat.
Okay. Sebab saya anggap macam ni. Okay. Saya anggap macam ni lah. Macam kita nak capai target. Ibarat macam kita ni katalah saya daripada KL nak pergi ke Johor contoh. So daripada KL nak pergi Johor, saya kena tengok, saya kena tahu kenderaan apa yang saya nak naik. Okay. Dah pilih kenderaan, saya kena tahu pula siapa passenger yang akan ikut. Okay. Dah tahu pula passenger yang akan ikut, saya juga kena check sama ada minyak atau sumber untuk saya nak sampai ni cukup ke tidak. Jadi saya kena check semua. Saya kena check kenderaan, saya kena make sure kenderaan saya ni ibarat macam tim kita, dia adalah bersedia untuk nak pergi. Masalahnya adalah kadang-kadang hanya founder je nak pergi. Tapi tim dia tak nak pergi, tim dia tak nak follow, tim tak nak ikut. Jadi menyebabkan founder bergerak secara solo. Dalam masa yang dia tak perasan, tim dia sedang menarik dia ke belakang. Okay. So kita tak nak benda ni berlaku, kita tak nak tim kita ke belakang dan tarik kita. Oh, sometimes kadang tim ke depan, kita pula ke belakang. Maksudnya dia tidak ada alignment. Dia tidak ada persefahaman. Jadi saya nak beritahu apakah beberapa gap, apakah benda-benda yang kita nak kena tahu. Okay, apakah kita, apa benda yang kita nak tahu supaya kempen marketing kita ni boleh bergerak. Ibarat macam, kalau kempen tu kita nak capai sales. Kalau macam kita nak bergerak tadi, kita nak capai ke destinasi kita. Destinasi itulah macam target sales kita kalau dalam marketing. Jadi berapa ramai kat sini nak tahu. Dan jangan lupalah, tekanlah butang share. Kan? Tu, bawah tu. Tekan share. Mana? Tu, share. Tekan share je. Okay? Supaya ramai orang dapat manfaat, ramai orang dapat kebaikan pagi ni. Terima kasih yang belanja saya star. Anda memang star. Okay? Anda star di hati saya. Okay, baik. Jadi, saya nak cakap nombor satu. Nombor satu, bila kita nak gerakkan kempen marketing, Sekejap. Macam mana saya nak explain? Saya nak explain sebenarnya dalam bahasa yang paling mudah, paling senang you nak faham. Okay. So, apakah punca berlakunya sabotaj yang menyebabkan kempen marketing kita ni tak jalan? Okay. Nombor satu, saya nak cakap. Founder sendiri sabotaj. Okay, nombor satu, founder sendiri yang sabotaj. Sebab founder tak train dia punya team. Okay. Nombor satu, saya nak cakap punca kenapa benda ni berlaku adalah founder sendiri yang sabotaj. Sebab founder tidak train dia punya team. Ramai orang ingat bila dia bawa masuk orang, dia ingat orang tu semua dah complete, dia ingat semua orang tu memang dah faham, dah tahu. Sometimes kadang-kadang ni pengalaman sebab saya baru je habis sesi bersama dengan Ultimate. Ultimate ada sekumpulan peniaga yang saya guide secara personal. So dia orang akan bercakap dengan saya secara, kita ada personal coaching. So saya melihat ramai founder-founder ni kenapa yang dia tak jalan, tapi lepas tu kita bantu betulkan. Dan bila saya bagi tahu tu dia betulkan, marketing dia boom jalan, meroket balik. So apa saya nampak adalah apa yang berlaku, dia tak train dia punya team dan dia tak sabar nak train. Sebab dia ingatkan dia ambil, sometimes saya cakap dengan dia, yang you ambil ni siapa? You ambil ni budak-budak baru. Gajinya tak seberapa, pengalamannya tak ada. Yang ada hanyalah dia bawa diri dengan dia bawa kelulusan yang dia ada. Tapi hakikatnya dia tak tahu pun macam mana nak run. Dia tak tahu pun macam mana nak buat marketing untuk company kita. Jadi saya nak cakap, the first, dia punya punca kenapa benda ni berlaku, sabotaj pada marketing berlaku, sebab kita sendiri yang tidak sabar dan tidak bertindak untuk nak training kita punya team. Betul ke betul ni? Saya bukan nak cakap saya bagus ke apa, tapi muhasabah diri yang saya dapat adalah saya kena selalu duduk dengan team. Saya kena selalu bercakap dengan dia. Kita selalu kena menyampaikan apa yang kita nak capai, apa benda yang kebaikan kita nak bagi pada orang. Okay? Tu point nombor satu tau. Nombor satu adalah training. Jadi, sangat penting. Dia macam ni tau. Kita, perempuan, tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat saya online, terima kasih yang dah tekan butang share tu. Dia macam ni. Anak kita, anak kita kan, kita hantar biskut. Anak kita yang kecil, katalah umur 6 tahun, 7 tahun lah. So, kita nak hantar dia pergi tadika lah kalau 6 tahun. Kenapa kita hantar tadika? Saya fikir, kenapa kita hantar tadika? Sedangkan, kita bukannya tak reti sangat subjek tadika. Takkan subjek tadika pun kita tak boleh nak cover.
Betul tak? Tapi hakikatnya kita tetap hantar anak pergi sekolah tadika. Mana anak saya Mukhris? Mukhris dah pergi sekolah tadika. Dah pergi tadika dah tu. Anak saya pun saya hantar pergi tadika. Sebab biasanya mak bapak dia takkan ajar anak dia sendiri, sebab kadang-kadang anak ni pun dengar-dengar dengan mak bapak. Walaupun kita tahu subjek tu, kita tetap hantar anak-anak ni pergi sekolah. Kita carikan dia cikgu, guru. Faham tak? Okey. Wah, siapa tu? Founder saya hebat, Madam Mu. Wow, tahniah Nur Azlina. Okey. Jadi sama juga dengan kita. Sometimes kadang-kadang kita pun kena hantar tim kita pergi belajar kat luar. Kita pula sebagai ibarat macam mak bapak, kadang-kadang temankan dia untuk sama-sama buat kerja sekolah. Macam anak kita dia balik, tadi belajar apa nak? Tadi belajar apa? Oh, belajar ni. Ada kerja rumah cikgu bagi. Meh papa, meh abi tolong. So, barulah kita duduk dan kerjakan dengan dia benda tu. Faham tak ni? Kan? Siapa ni? Siapa faham ke faham ni? Tekan butang share, jangan lupa. Teruskan tag kawan-kawan. Terima kasih banyak. So, kita nak kena fokus on training. Fokus on training and sometimes hantar pergi belajar di luar. Sometimes saya tahu ramai juga founder yang sebenarnya tak reti nak ajar tim dia pasal marketing. Kalau dia pandai sangat tu tak apa. So, most of the time, kadang-kadang kita kena tengokkan juga kat mana kita nak hantar tim kita pergi belajar. Sebab bila dia tahu, dia dah tak sabotaj. Sebab dia dah tahu buat. Dia boleh buat sendiri. Dia boleh berdikari. Dan benda tu apa yang kita target nak capai akan tercapai. Faham atau faham ni? Muhammad Asroy, selamat pagi Sifu, hadir dari Melaka. Terima kasih banyak. Okey, Nasruddin Syahrum. Mana ni? Faham Sifu Daud 1. Mana Nasruddin ni? Tak nampak dalam UPC kali ni. Okey. Baik. So, yang kedua. Untuk mengelakkan daripada sabotaj, bila founder letakkan target, kenapa berlaku sabotaj? Founder pentingkan diri sendiri. Nombor 2, kenapa berlakunya sabotaj? Sebab founder pentingkan diri. So, bila macam ni tau tuan-tuan, kita faham, kita ni semua adalah orang yang nak capai untuk diri kita. Saya faham, kita ada banyak hutang nak kena selesai. Kita ada tanggungjawab yang perlu kita buat. Kita ada sumbangan yang kita perlu sedekah. Dan saya tahu ramai founder yang jadi founder business, yang run the business, bukan orang senang. Most of you adalah orang yang ada banyak cabaran dalam hidup dia. Betul kan? Cuba you share sikit, kalau siapa kat sini boleh share. Saya suka nak baca. Apa cabaran yang berlaku pada diri masing-masing yang menyebabkan you rasa macam kena buat bisnes, kena capai. Cuma saya nak ajar sikit macam mana strateginya untuk kita jadikan benda ni lebih baik. Untuk jadikan benda ni semua orang akan fight untuk capai. Most of the founder, macam contoh dia cakap macam ni, bulan ni kan, penting ni saya nak capai. Tahu tak, saya nak beli rumah baru. Saya nak beli kereta baru. Saya nak beli handbag. You all bekerja lah kuat-kuat sikit. Itu memanglah founder ke laut. Okay? Itu memang founder ke laut. Kita faham setiap orang ada purpose masing-masing. Kita faham. Tapi lebih baik kita olahkan dia supaya benda ni jadi lebih baik. Ini juga adalah muhasabah untuk saya. Muhasabari untuk you sebagai founder. Ada tak kat sini founder-founder tadi mana? Terima kasih banyak. Okay? Teruskan share, teruskan stay tune. Tak nak habis ni. Saya ada kelas sekejap lagi untuk Ultimate punya team. Saya kena sekolahkan team Ultimate. Okay, so macam ni. Jadi, lebih baik kita tanya macam ni. Saya biasanya akan duduk dengan tim. Saya akan tanya dia, apa yang korang nak capai? Okay? Kita duduk dengan seorang-seorang. Okay, tuliskan apa nak capai. Mungkin ada tim kita kata nak beli rumah. Diorang mungkin nak beli kereta yang pertama. Kalau tim kita adalah orang-orang muda yang belum ada kenderaan. Mungkin dia adalah... Sayang bawah. Bye. Sayang bawah. Bye-bye. Okay, jadi... apa yang saya nak cakap adalah kita tanya dia orang apa yang dia nak capai. Kalau kami kat dalam momentum, kita minta dia orang tampal dream board. Kita bagi macam satu cardboard, suruh dia cari gambar dia nak capai apa dan kita tampal. And every time kita lalu kita tengok, oh, tim aku yang ni nak capai ni, dia nak bantu mak ayah dia. Oh, yang ni dia nak beli kereta tahun ni. Oh, yang ni dia nak bayar dia PTPTN. So bila kita tahu tu, kita cakap dengan dia, let's fight together. Apa kata kalau saya bantu you untuk capai semua benda ni tahun ni? Instead of kita sibuk nak capai kita punya diri sendiri, let's fight for other people's. Sebab
saya percaya pada satu prinsip. What you give, you get back. The more you give, the more you get. Okay? So, kita give pada people dulu. Kita make sure dia capai matlamat dia dulu. Apa sahaja yang you all ni sebagai founder or business owner ni nanti akan capai. Sebab kita adalah mempunyai mentaliti atau prinsip nak tolong ramai orang yang lain. Macam dia macam ni tau, tak payah percaya apa yang saya cakap ni. Tak payah percaya. Just buat sahaja. Nampak tak? Siapa kat situ yang mula nampak? Siapa yang kat sini yang mula perasan, yes, inilah benda betul yang kita nak kena buat. Kan, buat dream board, tampas, tengok. Macam semalam kan, bila saya masuk office saya tengok, semalam masa saya tengah lalu tu, saya dah ambil wuduk, saya nak solat, lepas tu cari gang. Lepas tu tengok, alamak, ada satu tengah buat training. So, saya pun macam ada office operation, operation department. Saya nampak, dia orang dah start solat berjemaah. So, saya pun masuk. Saya masuk ke bilik tu. Okay, saya jarang masuk ke each of department, bilik-bilik. Biasa kita meeting kat hall. So, saya masuk, saya solat. Lepas solat, saya tengok dream board diorang. Oh, yang ni, dia nak capai ni. Okay, dia ni nak capai ni nak capai ni. Wow, saya kata besarnya tanggungjawab saya. So, bila saya banyak berfikir, bila saya banyak bercakap tentang nak capai matlamat tim, benda tu menyebabkan tim kita akan rasa disayangi. Tim kita akan rasa macam kita ambil berat pada dia. Tim kita rasa macam kita ni fight untuk dia. So menyebabkan dia jadi tak berkira. Dia jadi committed untuk nak buat. Dia sanggup nak support kita sampai malam-malam, customer message pun dia masih nak support. Kalau tak, dia tak nak support weh. Kalau tak, dia berkira kerja. Dia akan cakap work-life balance. Okay? Saya nak cakap saya bukan perfect. Kita dalam momentum bukanlah perfect. Tetapi kita ada ruang yang banyak untuk nak improve. Siapa dapat sesuatu setakat ni? Hello? Siapa kat sini yang dapat sesuatu point pagi ni? Yang insyaAllah you all boleh start untuk nak buat. Okay? Sebab ini adalah pengalaman yang saya rasa pengalaman yang mahal. Kalau tak, tim kita tak akan bergerak. Okay? Kan? Tim kita akan mula berkira-kira dan dia tak nak pun buat. Okay? Siapa nak tahu yang ketiga? Siapa nak tahu apakah punca sabotaj yang ketiga? Cepat saya nak tahu. Okay? Okay. Yang ketiga adalah macam ni. Yang ketiga, kadang-kadang kita sebagai leader, kita sebagai founder or business owner, ada satu benda yang menyebabkan kita menjadi sebenarnya mensabotaj bisnes kita dan tim kita sendiri tau. Okay? Kan? Ila Roshan lepas Arabi memang tengah banyak perubahan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Bagus tu ada perubahan tu. Tahniah, congrats kepada anda yang dah ada perubahan. Terima kasih yang belanja love, yang belanja like. Wow, terima kasih banyak. Okay, yang ketiga saya nak cakap macam ni. Kesilapan founder ataupun business owner ataupun leader adalah bila dia tidak mendengar tim. Okay, bila dia tidak mendengar. Okay, most of the time hanya founder je bercakap. Cakap. Tim macam dengar je. So, dia menjadi one way communication. Dan kena faham hari ni, generasi hari ni, budak-budak generasi sekarang yang dipanggil generasi Z, Y, ada pula dipanggil generasi iPad, yang dia lahir-lahir tu dah ada iPad. Maksudnya dia dah ada lahir, tahun bila yang ada iPad? 2011-12 kan, ujung-ujung tu lah. Kiranya masa dia membesar tu dengan iPad. Inilah iPadnya ni. Okay, yang semua benda dia nak scroll. Sampai anak saya dia tengok TV pun dia cuba nak scroll. Padahal TV tu tak touchscreen. Okay, ada tak ya anak dia macam tu? Okay, yang ketiga adalah dia tak mendengar. Dia tak listen. Generasi sekarang ni dia adalah generasi yang suka two-way communication. Dia suka ada dengar, cakap dan mengambil kira pandangan. Kita perlu buka ruang yang besar untuk ada discussion. Sebab budak-budak sekarang ni dia pandai. So, kesilapan yang saya perasan adalah macam ni. Contoh, katalah leader. Saya ada leader. Tim, jom kita nak buat marketing ni, kita nak buat live ni, kita nak buat story, result, testimoni macam ni. Pak, nak buat. Oh, dia tak suka, babe. Dia rasa macam itu idea orang. Apa aku nak buat idea orang? Tak best sebab dia tak rasa macam dia ada contribution. Tapi budak-budak sekarang adalah, okay, kita sini team marketing contoh. Jom
kita nak bincang sikit. Kan? Kita nak bincang sikit. Kita nak buat benda ni. Apa kau rasa patut kita improve? Ni memang makanan budak-budak ni lah. Bos, leader macam ni tuan. Saya rasa kita buat macam ni. Saya rasa saya dah kaji, saya dah tengok video ni. Budak-budak ni sekarang pandai. Dia boleh search, dia boleh cari video-video yang lagi dahsyat. Dia akan cakap, kita patut macam ni. Sebab benda ni trending. Ni adalah ada berapa juta view. Yang ni dia buat santai menyebabkan dia dapat engagement yang bagus. Wow, good idea, great. So kita pula macam mendengar. The moment bila kita mendengar ni je, tim tu akan rasa macam, wow, dahsyat, babe aku punya bos ni lah. Dah lah bos aku ni dia adalah founder. Dia ni ada leader, dia dah ada something. Tapi dia nak dengar budak macam aku ni. Orang macam aku ni pun dia sanggup nak dengar. Dia beri ruang nak dengar. Aku akan fight untuk dia. Ni generasi sekarang. Dia nak benda tu adalah datang daripada idea dia. Dan kita just blendkan the idea. Dan dia akan buat lagi gila-gila terbaik. Compare tu. Buat. Zaman sekarang bukan lagi zaman bagi arahan weh. Tak boleh dah. Zaman sekarang kalau kita hanya bagi arahan, itu sabotaj. Kalau kita hanya bagi arahan sahaja, itulah sabotaj sebenar. So founder, business owner, leaders, dengar ni dan ambil perhatian, tulis besar-besar. Tulis itu, jangan bagi arahan. Tetapi buka ruang untuk perbincangan. Lepas tu kita guide dia. Kita bagi dia semangat. Kita minta, lepas tu kita tanya, kita tracking dia. Macam mana yang hari tu projek? Ni bos, kita ada Roblox macam ni. Okay, no. Why not you buat macam ni? Okay, why not you buat macam ni? So dia nampak, kita contribute. Bila dia ada Roblox, kita bantu dia. Bukannya kita salahkan dia. Budak sekarang tak boleh. Kau lah salah. Kau kata idea kau hari tu bagus sangat. Nampak? Jangan babe. Itu membunuh kebolehan dia. Itu salah satu benda yang founder kadang-kadang tak sedar. Dia sendiri sabotaj dan itu membunuh kebolehan tim dia. So, actually sebenarnya kita nak kena dengar. Kita kena support if dia ada sebarang Roblox. Macam? Bagus benda ni. Hello? And of course last kali adalah kebanyakan masalah bila founder gagal untuk nak dapatkan marketing yang bagus, strategi marketing yang capai target adalah kerana tim dia tidak beri knowledge tentang marketing yang betul. Tim tak faham siapa sebenarnya customer dia. Even jangan kata tim dia, foundernya pun not found. Founder dia pun tak faham siapa customer dia. Dia macam ni tuan-tuan dan perempuan, sahabat dan sahabat saya tak ada banyak masa. Lepas ni saya ada sesi dengan Ultimate punya team. Sekarang ni kita support juga team Ultimate kita ni, usahawan peniaga yang kita bantu ni, kita bimbing ni. Dia ada team. So kita support team dia dengan buat kelas setiap 2 minggu untuk team dia, 1 jam. Bagi knowledge pasal customer service, customer support, macam mana buat marketing, macam mana santuni pelanggan, macam mana jaga database, macam mana nak contact customer, bagi dia semangat, bagi dia kebangkitan, motivation. Saya buat benda tu bersama dengan tim saya, tim Momentum. Kita ajar semua, seluruh tim Ultimate dia boleh hantar tim belajar free, tak ada bayar. Khas untuk Ultimate sahaja. Okey, bagus kan? Sebab saya yang bercakap, saya yang train dia punya tim. Itu pun satu benda yang betul tu, insya-Allah. Okey. So ramai yang founder kadang-kadang dia sendiri pun tak faham, tak jelas siapakah dia punya customer. Ya Allah, dapat lagi 100 star. Terima kasih banyak Imran. Terima kasih, masya-Allah, tabarakallah. Okey. So kita sendiri yang sometimes kadang-kadang tidak hantar tim pergi fahamkan apa tu marketing dan kita sendiri pun tak faham. Isunya founder sendiri pun tak faham marketing tu apa. Siapa customer kita yang ideal, siapa yang sepatutnya dalam pasaran ni ada ramai orang. Pelanggan kita, you all kena ingat, bukan semua orang. Pelanggan kita hanya sebahagian je. Bukan, kena faham satu mentaliti. Bukan semua orang ni pelanggan kita. Pelanggan kita mungkin hanya berapa peratus yang kita target. Tapi itulah yang akan menyumbang kepada sales. Instead of kita cuba target semua, siapa pelanggan you? Semua orang ambil kau 8 harkat di panjangnya. Tapi last kali, tim dia sendiri pun tak faham. Tim dia pun tak sure siapa pelanggan. Tak tahu apa story nak post. Tak tahu apa FB Live nak buat. Tak tahu macam mana nak blasting, macam mana nak engage dengan customer sebab dia confused. That's why lah kenapa kita support you all ni sebagai founder. You all ni sendiri pun kena datang kelas. You all sendiri pun kena belajar dan insya-Allah tahun ni banyak pembaharuan yang kami buat
untuk sesi roket pemasaran momentum. Dan saya nak ucap terima kasih berapa orang tim yang dah daftar. Semalam saya dapat laporan 7,000 lebih. Okey. Okey. Semalam saya dapat semalam angkanya dah 7,300. Okey. Yang kita bagi free. Kita support, kita nak bagi ilmu marketing yang terkini. Kita tahu ramai founder yang struggle bila buat pemasaran tu tak jadi salah buat pemasaran, dia gagal. Especially dalam Facebook, especially dalam online. Dan bukan tu je, dia orang gagal nak tarik customer. Bukan tu je, dia orang gagal nak naikkan jualan. Bukan tu je, dia orang membazir banyak kos dalam pemasaran. Itu yang menjadi isu kepada ramai orang. So if kalaulah kami ni boleh bantu dengan knowledge yang kami ada, yang kami alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan, dah bantu beribu usahawan untuk naikkan dia punya sales, kenapa anda tak join sekali sedangkan benda tu adalah free? So saya nak invite anda sekali lagi. Mungkin anggapan saya macam mana, mungkin sebab you all tak tahu, or you terlepas pandang, or you tak perasan. Apa yang saya nak cakap, kita dah buka sesi tu. Dan kelas tu dah bermula tau. Kita start dengan namanya Success to RPM. 4 kali. 4 kali kita buat kelas 1 jam, sehingga kepada kemuncak RPM nanti pada 26 dan 27 Februari, 2 hari. Dan kita expect untuk you dah naikkan sale. Even yang baru ni, kelas yang pertama Success RPM 1, kita ada ulangan insyaAllah hari Sabtu ni. Itu je dah bantu bagi idea macam mana nak naikkan sale 3 ke 5 kali ganda. 3 ke 5 kali ganda kita bagi you all idea, strategi macam mana nak buat. Kita guide you. Malam tadi pun kita ada voice chat dalam grup Telegram pada siapa yang dah mendaftar. Okey, yang dah mendaftar insyaAllah alhamdulillah dah hampir 7,400. Okey, hampir 7,400 orang telah mendaftar ke roket pemasaran momentum. So bagi anda yang mungkin masih lagi mungkin tak perasan ke apa, you all boleh pergi ke web kita naktarikpelanggan.com. Okay, pergi ke link naktarikpelanggan.com. Pergi kat situ. Pergi daftar dan ajaklah, kalau you nak hantar you punya team pun is okay what. Bukannya kena bayar, free. Okay, atau nak hantar agent, stokis, dropship. Atau nak ajak you punya business partner. Atau nak ajak kawan-kawan yang berniaga yang you nampak, Allah sial lah dia ni struggle. Kongsikan link tu kat dia. Ni Najib Asadut dengan tim dia, tim Momentum dah buat kelas. Dah bermula pun. Dan benda tu adalah sesi tu percuma. Kita nak support you naikkan you punya business ke level 10 kali ganda. Kan? Jadi itu antara bantuan yang kami rasa that we can contribute dalam keadaan yang kita terkesan. Kita baru lepas COVID. Masih lagi COVID. Lepas tu kita simpati juga mereka yang terkesan dengan bencana banjir dan tak masuk lagi cabaran-cabaran yang lain. Jadi kami fikir tak apalah, kita bagi je lah kelas ni secara percuma. Ivan Natasha, first time tengok live. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya juga nak ucapkan terima kasih pada anda yang join sesi kita. Saya lupa saya ada kelas, saya tak boleh lama. Dah saya kena naik dulu tau. Saya dah kena naik ni, saya kena masuk rumah. Saya dah nak kena start kelas sebab kita ada kelas bersama dengan tim-tim dari kalangan Ultimate. Ultimate ni, kita ada sekumpulan anak murid Ultimate. Nama grup tu, nama circle tu adalah Ultimate. So mereka ni ada tim. So saya mainkan peranan sebagai bagi knowledge kepada dia punya tim. Faham tak benda tu? Kita bagi knowledge kepada tim. Then kita macam support dia supaya lebih cepatlah tim dia tu faham, dapat pick up, dan dia dapat bantu founder dia ni buat sale dengan cepat. Saya dah nak bermula, nampak ni dah nak mula. Jom kita tengok. Kita tengok kat mana kita tengok Zoom tu. Kejap saya tunjuk. Okay, so terima kasih banyak pada anda yang join pagi ni. Jangan lupa kita dah bagi link tu. Tim saya dah bagi link dah. Link untuk pendaftaran naktarikpelanggan.com. Okay. Mari kita, ya Allah, budak-budak ni pasang TV, dia tak tutupnya. Lepas tu lagi sekolah. Well. Okay. Ni ruangan Zoom-nya. Tu nampak. Saya buat kelas kat dalam bilik saya ni je. Ni je lah bilik kecil saya ni. Okay, tengok kejap. Tengok ramai dah tu. Kita boleh tengok kat sini tengok sini. Tu tim-tim diorang ramai dah.
Tu semua adalah tim-tim daripada kalangan. Jangan saya pusing kamera. Mana kamera pusing? Tu. Ni adalah tim punya tim. So diorang dah masuk, ada beberapa company tu. Kita baru je buka platform. Nampak diorang punya tim-tim diorang tu. So kita bantu, kita support diorang punya tim supaya tim diorang ni pandai. Pandai untuk nak buat marketing, pandai untuk nak bertindak, pandai untuk nak bekerja dengan lebih efisien. Okay. So terima kasih tau pada anda yang you all yang dah daftar ke RPM. Teruskan mendaftar. Kalau ada kawan-kawan you all yang you rasa dia tak tahu lagi ke apa, pergi cakap dengan dia untuk daftar. Sharekan link tu insyaAllah. Okay, tu je. Terima kasih banyak. Terima kasih pada yang ikuti live pagi ni. Terima kasih pada yang share. Make sure teruskan tekan butang share tu tau. Saya nak ramai lagi orang tahu pasal benda ni insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.